Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, berbalik kepada cerita tentang tips hafazan himmah aliyah. Saya nak bagi tahu himmah aliyah. Kita nak hafaz Al-Quran ni, ramai orang tanya tentang bagaimana nak hafaz Quran, bagaimana nak hafaz Quran. Sebenarnya perkara yang utama sekali selepas daripada ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena ada himmah aliyah. Apa makna himmah aliyah? Kesungguhan yang begitu kuat. Kesungguhan yang begitu kuat. Sebab Al-Quran ini kita faham dia mempunyai helaiannya 604. 6,236 ayat. Okey. 6326. Okey. Ayat Al-Quran yang 6,000 lebih. Kemudian 30 juzuk. Dia proses untuk mengingati Al-Quran bukan satu proses yang sedikit, bukan sebulan, bukan 2 bulan. Saya nak cerita ni kita di tempat kita. Negara Arab ada proses menghafaz Quran selama 2 bulan. Dia yang dibuat di Masjidil Haram Makkah. Tapi benda tu sehinggalah menyebabkan apa dia ni, untuk hafaz 2 bulan ni setiap hari kena hafaz 12 jam. 12 jam kena hafaz setiap hari, dan 10 muka surat. 10 muka surat setiap hari bermaksud 2 hari 1 juzuk. 2 hari 1 juzuk. Itu kaedah. Orang Arab ni lain sebenarnya cara hafazan dia, bukan macam kita. Okey. Jadi saya nak ceritanya di tempat kita ni hafazan Quran mana-mana tempat lah. Mana-mana madrasah. Dia akan paling tidak pun 3 tahun. Dan kalau sekali akademik biasanya 5 tahun. Okey, itu kaedah dia. Dan memerlukan himmah aliyah. Maksudnya kesungguhan yang kuat. Dan hati kita manusia ni, sebenarnya hati kita, kata Abdullah bin Mas'ud, ada ketikanya kita ini rasa keinginan untuk ingat Quran tu kuat. Dan ada masanya keinginan kita ni futur. Dia lemah. Dia jatuh. Dia jatuh. Itu yang berlaku. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, ketika mana kamu bersemangat, kamu dengar motivasi, dengar kelebihan Al-Quran, dengar bagaimana janji Allah Ta'ala kepada orang Quran ni, teringat benda-benda tu, teringat kepada ibu bapa, teringat kepada semua benda ini, maka ketika itu rebutlah peluang masa semangat tu dengan menghafaz Al-Quran. Dan masa dia tak semangat tu, kita biarkan dia. Biarkan, dan ceritalah lataif, cerita benda-benda yang boleh memberi semangat balik kepada penghafazan. Itu sebenarnya peranan guru lah dan ibu bapa untuk menjaga anak-anak dia ni supaya maintain dan terus dengan Al-Quranul Karim. Cerita kena ada maklumat berkaitan dengan Al-Quran, kejayaan orang-orang Al-Quran, janji-janji Allah Ta'ala kepada orang Al-Quran. Ini semua perkara-perkara yang boleh menaikkan semangat pelajar-pelajar ni untuk meneruskan pengajian Al-Quranul Karim. Dan kata Abdullah bin Mas'ud lagi, jangan kamu paksa kepada hati ni. Kalau paksa, dia akan jadi buta. Kata Abdullah bin Mas'ud tentang hati ni. Hati ni satu benda yang ada sifat dia semangat, ada sifat syahwatan wa idbaran. Kemudian dia ada pula, dia tak boleh ikrah. Kalau ikrah, dia akan jadi amiyah. Dia akan jadi rosak. Jadi di sini peranan guru amat pentinglah untuk mengharmonikan suasana menghafaz Al-Quran ini supaya menjadi lebih baik, lebih bersemangatlah untuk menghafaz Al-Quranul Karim. Okey, berbalik kepada soalan ini, ada beberapa soalan di sini yang ditanya kepada saya tentang istiqamah mengulang Al-Quran. Memanglah ulang Al-Quran ini satu perkara yang amat penting. Dialah kunci sebenarnya kepada ingat seseorang kepada Al-Quran. Mengulang. Dan mengulang ni, tuan-tuan, puan-puan sekalian, bagi yang hafaz Al-Quran, orang yang baca Quran, setiap helaian Quran ni, yang fasih baca Quran, dia adalah hanya 1.5 minit dengan 2 minit saja. 1.5 minit dengan sampai 2 minit saja satu hafaz, satu helaian tu. Sebab tu kalau musabaqah peringkat negeri ke, peringkat kebangsaan ke, antarabangsa ke,
dia peruntukkan 2 minit untuk menjawab satu soalan. Dan apabila peserta membaca dengan murattal, okey, baca dengan tadwir, mana peringkat pertengahan, tidak tartil dan tidak hadar, dia baca dengan tadwir, dia boleh sampai kepada satu muka surat 15 baris tu. Itu menunjukkan bahawa satu muka surat dia boleh baca selama sekitar dalam 1 minit setengah hingga 2 minit. Okey, kalau kali dengan 20 halaman bermaksud dalam 40 minit. Ini bagi orang yang baca standard lah. Tapi yang jadi masalah pada kita baca 3 line 4 line, dia update FB. Itu masalah tu. Dan tengok FB tu jadi pula 20 minit. Asalnya sepatutnya baca 40 minit saja satu juzuk. Jadi dia tengok 2 kali FB tu, sekali tengok 20 minit jadi 40 minit. Campur dengan 40 minit pula dia mengulang jadi sejam lebih. Allahu Akbar. Masa lama duduk bersama Quran. Tapi sebelah tu ada handphone. Itu masalahnya. Jadi oleh kerana tu dalam bab ni sepatutnya kita kena bertegas lah. Kita kena ada satu disiplin untuk mengulang Quran, untuk jaga hafazan Al-Quran. Okey. Jadi untuk istiqamah ni sebenarnya setiap penghafaz Al-Quran kena ada satu waktu yang khusus baginya. Setiap 24 jam kena ada satu waktu yang khusus. Contohnya bagi sesiapa yang ada masalah, banyak orang tanya saya macam mana nak menguruskan waktu ini. Sibuk dengan keluarga, sibuk dengan anak-anak, menguruskan rumah tangga, sama ada hafizah, isteri ataupun suami. Macam mana dia nak jaga uruskan Al-Quran dengan kesibukan yang banyak. Saya tengok kisah seorang pelajar, dia tanya kepada gurunya. Dan dia cerita, wahai guru, aku nak hafaz Quran dan aku ini adalah orang yang paling sibuk. Start daripada lepas subuh, aku ada kerja dah. Pergi pejabat, ada meeting, lepas meeting assignment, lepas tu meeting, lepas tu outstation, macam-macam. Sampailah waktu malam aku balik penat, letih pula. Sampai rumah saja, makan sekejap, tidur tu. Esok bangun, begitulah rutin harian aku. Kat manakah waktu aku untuk Al-Quran? Ini kena ingat molek. Tok guru ni, tuan-tuan, puan-puan sekalian, kalau kita sebagai guru, sebagai ibu bapa, kena ada jawapan yang memuaskan orang yang bertanya tu. Itu saya nak bagi tahulah supaya kita ni bukan bagi peluang, tak ada peluang pada orang yang kata mu ni memang tak boleh ingat dah. Sebab mu ni sibuk gini, memang mu kena berhenti kerja ataupun kena letak jawatan dah. Itu aja caranya, bukan begitu. Tapi seorang guru ni dia bagi jawapan yang orang panggil jawapan yang mendamaikan dan yang dapat memberi satu kepuasan lah. Dia kata sebenarnya masa kamu dengan Quran masih ada. Itu jawapan. Saya suka dengar jawapan yang macam tu dah. Masa kamu dengan Al-Quran masih ada lagi. Jadi pelajar ni kata, kat mana wahai Tok Guru? Tok Guru kata, kamu bangkit 1 jam sebelum subuh. Kalau betul nak Quran, kalau betul nak mengulang Quran, lepas subuh tu sibuk dah, sampailah malam sibuk, kamu kena bangun 1 jam sebelum subuh. Itu waktu yang terbaik sebenarnya. Sulusul lail al-akhir ni waktu yang terbaik dia bersama dengan Al-Quran. Okey? Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala memuji pada orang yang apa dia ni, bangun waktu malam. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya beribadah waktu malam ini, baca Quran, bersembahyang, zikir. Baca Quran lah kita fokus salah satunya. Nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an. Dia mempunyai kesan yang begitu kuat kepada jiwa. Wa aqwamu qila. Okey, satu perkataan yang begitu baik. Jadi apabila Allah Ta'ala kata begitu, kita gunalah waktu malam ni. Saya nampak waktu malam kita ni, musim Covid ni, tuan-tuan, puan-puan sekalian, anak-anak sekalian lah, dia boleh hejah sangat lah. Kalau kita nak bangun 1 jam sebelum subuh, memang tak jadi masalah. Kalau kita nak try. Satu perkataan lagi yang perlu kita ada. Apa salahnya kalau kita buat benda yang molek ni? Apa salahnya? Ada seorang pendakwah Mesir yang terkenal, top sekejap naik dulu beberapa tahun lepas. Sebab apa dia naik top dia? Amru
Syekh Amru ni dia naik sekejap sebab apa? Sebab keyword dia kata, apa salahnya wanita bertudung? Itu yang dia ucap. Apabila dia ucap, apa salahnya wanita bertudung? Bukan dia bagi tahu tudung ni kena pakai wajib. Semua orang tahu dah wajib. Ada nas daripada Quran, nas daripada hadis, nas kat situ, kat sini, ijma', nas ada, semua ada tu, baca tentang ni. Tapi ramai juga orang yang tak bertudung. Tapi dia guna satu istilah, apa salahnya wanita kalau bertudung? Jadi ramai wanita ni, betul sungguh kalau aku pakai tudung, tak salah-salah, lagi baik pada rambut free hair macam ni. Jadi dengan sebab tu, dia ramai yang terkesan dengan cakap-cakap ni. Jadi kita pun begitulah. Apa salahnya kalau kita nak cari waktu yang baik ni dah, yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Okey, kita gunakan waktu ini untuk mengulang Al-Quran, murajaah Al-Quran, istiqamah bersama dengan Al-Quran. Okey. Jadi bagi saya paling tidak pun 1 jam satu hari kena adalah untuk Al-Quranul Karim. Okey.